Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar bab 3, sumber pembiayaan perniagaan untuk mata pelajaran perniagaan tingkatan 5. Okey, sumber pembiayaan untuk sebuah perniagaan itu merupakan modal yang diperlukan oleh sebuah perniagaan. Okey, modal terdiri daripada wang tunai, inventory, bangunan dan kilang serta jentera. Contoh macam jentera tu dia bawa masuk ke dalam perniagaan, itu dikira sebagai modal juga. Macam tu juga dengan inventory. Okay, apa-apa yang dibawa masuk ke dalam perniagaan, kita kira sebagai modal. Seperti sama juga macam wang tunai yang dibawa masuk dalam perniagaan merupakan modal, iaitu sumber pembiayaan untuk sebuah perniagaan. Okey, sumber pembiayaan dalam sebuah perniagaan itu ada dua jenis, iaitu sumber luaran ataupun dalaman. Okey, luaran terdiri daripada bank dan juga institusi kewangan, iaitu di mana bank dan institusi kewangan memberi modal permulaan, sewa beli, pajakan, pemfaktoran, share overdraft dan juga pinjaman kepada ahli perniagaan ataupun usahawan untuk membiayai sebuah perniagaan. Selain daripada bank dan juga institusi kewangan, sumber pembiayaan luaran juga terdiri daripada agensi kerajaan yang membantu dari segi bantuan modal, jaminan kredit dan juga geran penyelidikan dan pembangunan. Okey, untuk sumber pembiayaan dalaman pula biasanya terdiri daripada duit simpanan kita ataupun duit simpanan usahawan dan juga modal daripada keuntungan ataupun reserve. Maknanya modal daripada keuntungan itu digunakan semula untuk daripada keuntungan itu digunakan untuk meneruskan atau melangsungkan perniagaan itu. Okey, kita akan tengok secara detail satu persatu. Okey, sumber pembiayaan dalaman terdiri daripada dua, macam cikgu cakap tadi, terdiri daripada simpanan peribadi dan juga modal daripada keuntungan iaitu reserve. Okey, sumbangan peribadi ni terdiri daripada sumber asas yang diperlukan oleh seorang usahawan lah. Biasanya perniagaan dimulakan dengan menggunakan wang simpanan peribadi. Okey, kalau yang modal daripada keuntungan reserve pula ialah maknanya keuntungan yang diperoleh daripada hasil pelaburan. Okey, reserve biasanya digunakan sebagai pembiayaan semasa perniagaan dijalankan untuk modal pusingan. Okey, maknanya contoh okay, awak ada duit lebih daripada perniagaan awak itu, keuntungan awak itu, so awak laburkan keuntungan daripada pelaburan tersebut, awak gunakan semula untuk menjalankan perniagaan ataupun membesarkan lagi perniagaan. Okey, itu merupakan dua sumber pembiayaan dalaman, simpanan peribadi dan modal daripada keuntungan. Okey, untuk sumber pembiayaan luaran daripada pembiayaan bank dan juga institusi kewangan ada 7 jenis sumber pembiayaan luaran yang ditawarkan oleh bank dan juga institusi kewangan, iaitu terdiri daripada modal permulaan, sewa beli, pajakan, share, overdraft, pinjaman perniagaan gadaian dan juga pemfaktoran. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, modal permulaan merupakan pinjaman yang biasanya diberikan untuk usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Kalau sewa beli pula adalah aktiviti menyewa aset dengan tujuan untuk membeli aset tersebutlah, biasanya untuk aset-aset yang bernilai tinggi seperti bangunan. Jadi bank akan beli dahulu daripada pihak pemaju, kemudian usahawan akan bayar semula kepada pihak bank secara ansuran. Setelah ansuran habis dibayar, barulah aset tersebut menjadi hak milik ahli perniagaan tersebut. Okey, untuk pajakan pula, biasanya untuk skim pajakan membolehkan usahawan menggunakan sesebuah mesin atau jentera dengan cara menyewa daripada pihak bank. Okey, jadi bank mempunyai hak milik lah ke atas aset jentera dan juga mesin ni.
Manakala usahawan hanyalah sebagai penyewa. Okey, berbeza dengan sewa beli, lepas habis bayar, aset tersebut menjadi hak milik usahawan. Tapi untuk pajakan, usahawan dia tak belilah mesin dan jentera tersebut. Dia hanya menyewa sahaja daripada pihak bank. Itu kita namakan sebagai pajakan. Okay, untuk share pula, share ialah bahagian dalam modal suatu perniagaan ataupun saham. Sebuah perniagaan menerbitkan share bagi menambahkan modal. Okay, untuk overdraft pula adalah kemudahan kredit yang diberikan kepada pemegang akaun semasa. Biasanya ini adalah macam pinjaman sementara yang diberikan di mana pemegang akaun semasa ni dia boleh keluarkan duit melebihi daripada jumlah yang ada pada akaun dia. Itu yang dinamakan sebagai overdraft. Pinjaman perniagaan gadaian ataupun arahan ni pula merujuk kepada satu bahagian di mana barang dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman. Contoh macam di perniagaan tu dia ada tanah, so dia cagarkan tanah dia untuk dapatkan pinjaman. Okey, pemfakturan pula adalah kemudahan pembelian akaun kredit daripada ahli perniagaan. Maknanya institusi kewangan dia akan beli, contoh macam usahawan tu dia ada penghutang. So tapi dia malas nak pergi kutip hutang, dia jual dia punya invoice kepada pihak bank. So nanti bank akan bagi dia duit. Nanti bank yang akan kutip duit daripada penghutang. Jadi tugas menghutip hutang itu dipindahkan kepada pihak bank ataupun institusi kewangan. Okey, selain daripada institusi kewangan dan juga bank, agensi kerajaan juga ada menawarkan bantuan kemudahan kewangan lah kepada ahli perniagaan dari segi bantuan modal, geran penyelidikan dan pembangunan dan juga jaminan kredit. Okey, ini adalah kemudahan kewangan yang diberikan oleh agensi kerajaan. Okey, antara agensi kerajaan yang terlibat dalam memberi bantuan pembiayaan, kita ada MARA, kita ada Tekun, kita ada CGC, kita ada Agrobank dan juga kita ada MOSTI. Okey, contoh macam MARA. MARA ni selain daripada memberi pinjaman ataupun dengan menawarkan beberapa skim, mereka juga ada menyediakan kemudahan ruang niaga kepada ahli-ahli lah. Okey, kalau Tekun iaitu Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga pula, dia menawarkan beberapa skim dan mereka juga menawarkan latihan kepada bakal-bakal usahawan ataupun kepada usahawan-usahawan muda lah, terutama sekali. Kalau CGC pula adalah Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, yang mereka ini berperanan memberi jaminan kredit lah untuk memudahkan permohonan pinjaman dan pembiayaan oleh usahawan. Maknanya usahawan akan mendapatkan bantuan daripada agensi CGC ni untuk pastikan mereka mudah mendapat pinjaman perniagaan. Sebab CGC ni adalah pihak yang menjaminlah, memberi jaminan bahawa usahawan ni layak untuk mendapatkan pinjaman. Okey. Agrobank pula dia menyediakan pelbagai dana dan juga tabung untuk memberi pinjaman pada kadar charge yang rendah kepada para petani untuk membeli tanah, mesin, jentera-jentera dan juga sebagainya. Okey, Agrobank dulu dikenali sebagai bank pertanian. Dia banyaklah membantu bidang pertanian dan penternakan di Malaysia. Selain pada itu kita ada juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSTI, di mana pihak MOSTI akan menawarkan grant insentif dalam bidang sains dan teknologi untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia terlibat dengan R&D produk-produk barulah, especially produk-produk daripada bidang sains dan teknologi. Okey, kita akan tengok sekarang apa dia kekuatan dan kelemahan setiap jenis pembiayaan. Kita ada dua tadi, sumber pembiayaan dalaman dan juga luaran. Okay, sekarang kita tengok sumber pembiayaan dalaman. Kekuatan sumber pembiayaan dalaman ni biasanya cepat, mudah dan juga tidak melibatkan kos seperti faedah pinjaman sebab kita guna duit sendiri kan. Kita guna
pinjaman sendiri dan juga rolling daripada keuntungan. So, tak ada melibatkan kos faedah atas pinjaman. Cuma kelemahan untuk sumber pembiayaan dalaman ni modal terhad lah. Maknanya kita biasanya tak dapat modal yang banyak macam mana kita dapat daripada pihak agensi luar dan juga pihak bank. Dan juga suka menambah modal dalam masa yang singkat sebab memerlukan masa untuk mengumpulkan duit. So, itu adalah kelemahan sumber pembiayaan dalaman. Okay, untuk sumber pembiayaan luaran pula, kekuatan bank dan institusi kewangan, tempoh bayaran balik dan asuransi pinjaman boleh mengikut kemampuan peminjam dan jumlah pinjaman juga boleh disesuaikan dengan keperluan semasa usahawan tersebut. Kalau agensi kerajaan, mereka akan memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cagaran pun. Dan jumlah pinjaman pun boleh disesuaikan dengan keperluan semasa dan tidak ada faedah. Biasanya agensi kerajaan dia tak ada faedah lah. Macam MARA, diorang tak ada kenakan faedah. Biasanya kenakan faedah bank dan institusi kewangan je. Cuma kelemahan sumber pembiayaan luaran ni, kalau bank dan institusi kewangan, kena ada penjamin, kena ada cagaran, ada beberapa syarat yang perlu diikut dan dikenakan faedah yang tinggi. Kalau agensi kerajaan pula, dia punya kelemahan persaingan yang tinggi lah sebab ramai kan usahawan yang akan memohon daripada agensi kerajaan ni, dan jumlah yang pinjaman yang terhad menyebabkan syarikat terpaksa membuat pinjaman berulang-ulang kali dan juga tertakluk pada terma dan juga syarat. Contoh macam MARA hanya beri kemudahan kepada bumiputera sahaja. Ini merupakan prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Langkah yang pertama ialah menyediakan rancangan perniagaan. So usahawan kena menyediakan rancangan perniagaan yang lengkap sebagai pelan untuk mendapatkan pembiayaan lah daripada pihak yang berkenaan. Yang kedua, perlu mendapatkan khidmat nasihat kewangan daripada bank ataupun institusi kewangan ataupun agensi yang dipohon bagi mendapatkan nasihat berkaitan dengan kelayakan, had pembiayaan, cagaran dan sebagainya. Selepas dah mendapat khidmat nasihat tu, yang keempat, bolehlah usahawan membuat permohonan pembiayaan daripada institusi kewangan atau agensi yang telah dipilih. Dan akhir sekali, pembiayaan diluluskan, usahawan akan mendapat surat tawaran pembiayaan daripada institusi kewangan ataupun agensi yang meluluskan pinjaman. Ini adalah contoh prosedur permohonan daripada bank. Contoh Agrobank. First, sediakan rancangan perniagaan mengikut format yang telah ditetapkan atau dengan lengkap. Yang kedua, dapatkan khidmat nasihat lah daripada pegawai bank. Biasa pegawai bank akan bagi tahu berapa had kelayakan, apa dokumen yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menyediakan dokumen yang lengkap. Biasanya sanad kad pengenalan, rekod jual dan pembelian perniagaan, lesen perniagaan, salinan kad pengenalan. Yang keempat, hantar permohonan kepada pihak bank untuk diproses. Yang kelima, permohonan akan dipertimbangkan oleh pihak bank lah. Sekiranya lulus, akan memperoleh surat kelulusan pembiayaan daripada pihak Agrobank dan menandatangani kontrak dengan Agrobank. Ini pula adalah contoh prosedur permohonan pembiayaan daripada MARA. Lebih kurang sama juga dengan prosedur permohonan daripada bank. Sediakan dokumen, khidmat nasihat daripada MARA, menyediakan dokumen. MARA akan memproses permohonan, sekiranya lulus akan memperoleh surat kelulusan permohonan dan menandatangani kontrak pinjaman dengan MARA. Itu sahaja untuk hari ini. Untuk video akan datang, cikgu akan terangkan lagi dengan lebih lanjut
sumber-sumber pembiayaan luaran daripada bank dan institusi kewangan yang ada 7 tu. Yang ada modal permulaan, share, overdraft, semua tu cikgu akan terangkan secara detail dalam video akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.